ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur ke hadrat Allah Subhanahu Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita sekali lagi berkumpul di surau kita. Kali kedua lah bulan ni. Kali kedua kan. Ada after this katanya setiap bulan kita 2 kali lah ya. Mana Sabtu Ahad pertama kan? Ahad pertama, Ahad ini Ahad kan? Sabtu kan? Sabtu kedua. Okey. Dan pada malam ini saya hari itu bincang untuk kita kongsi tentang puasa. Sementara kita nak menghadapi puasa, cuma mungkin selepas pada ini ni sekali, kemudian sempat sekali lagi kot. Sempat tak lagi sekali next month, Sabtu kedua? Sempat tak? Sempat kot, anak tak ingat. Puasa 10 kan? Sekolah buka 8, puasa 10. Dan kot saya ingat. Dan Sabtu kedua, betul? Kalau dan kita dapat sekali lagi, bolehlah kita bincang apa yang patut untuk puasa. Dan after puasa nanti mungkin kita discuss baliklah untuk kita belajar pada Sabtu kedua ini. Mungkin Ahad pertama kita proceed lah dengan fiqh ibadat kita tentang semayang, yang mana kita pada kuliah yang lalu dalam bab tu lah ya. Cuma yang kedua nanti kita bincang balik. Cuma untuk malam ni kita akan kongsi tentang puasa. Di mana kita ada 2 kali ya. Mungkin malam ni kita kongsi tentang sunanus siyam dan makruhatus siyam ya. Sunah-sunah puasa dan makruh-makruh puasa. Next nanti kita bincang tentang mubtilatus siyam, perkara yang membatalkan puasa ya. Kita kompreskan, kompakkan. Tapi kalau ada soal jawab, tuan-tuan boleh bertanyalah selepas pada ini. After saya go through dulu dengan isi-isi penting yang ada. Hak lain-lain tu mungkin kita bincang lain kali lah. Ataupun dalam fiqh puasa yang akan kita lalu nanti. Kalau kita fiqh ibadah pun after semayang kita akan pergi puasa juga. Ya tak? Baik. Sunnah puasa tu dalam kitab puasa tu dalam buku yang sama ujung-ujung ya. Dan sebenarnya kitab Siam, the book of fasting, dia agak lebih sedikit lah berbanding dengan kitab-kitab yang lain ya, dibanding dengan kitab solah, kitab puasa, kitab semayang, dibandingkan dengan kitabul hajj dan juga kitab zakah. Dia puasa ni dia agak lebih ringkas lah, ataupun lebih ni sikit lah. Saya lihat dalam buku fiqh ada. Hatalah nota ni pun tak banyak yang saya notakan, hanya isi-isi penting saja ya. Salah satunya ialah perkara sunnah puasa. Maksudnya apa-apa yang digalakkan untuk kita lakukannya ketika kita menjalankan ibadah puasa. Tidak tertentu kepada ibadah puasa yang fardu. Because bila disebut tentang sunanus siyam, perkara yang digalakkan untuk kita lakukan ketika berpuasa, ia merangkumi puasa fardu dan puasa sunnah juga. Fardu sama ada Ramadan yang kita duk puasa every year tu, ada tunai ataupun ganti qada, ataupun puasa-puasa fardu yang lain seperti puasa nazar. Mungkin tak ramai orang yang bernazar untuk berpuasa, tapi mungkin juga ada yang melakukannya ya. Dan puasa-puasa lain yang dalam konteks wajib seperti puasa kafarah, puasa denda. Ada puasa denda tu kan. Macam dalam bulan puasa, siapa yang bersama isterinya di siang hari, maka dia kena denda lah, kena puasa kan. Pertama sekali dia kena membebaskan hamba, iaitu raqabah. Kalau tidak mampu ataupun tidak ada, nak cari hamba mana lah ni, maka dia berpuasa syahrain mutatabi'ain. Hukum ni tidak ada dalam Quran, tapi dia ada dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim daripada beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Abu Hurairah, dan kisah tu amat masyhur sekali, di mana Nabi suruh berpuasa 2 bulan betul-betul. Sama juga apa-apa puasa lah, ataupun kafarah puasa yang lain ya. Orang yang bersumpah atau bernazar ada juga kafarah siam, kafarah puasa, di mana bila dia langgar sumpah dia,
ataupun tercapai apa dinazarkan. Macam tadi nazar saya dah sebut. Satu lagi sumpah sama juga. Bila tuan-tuan dia panggil apa? Nazar ni ada dua. Satu tuan-tuan nazar untuk berpuasa. Satu lagi kalau tuan-tuan tak laksanakan nazar tuan-tuan, kena kafarah puasa juga. Ya, 3 hari kan. Ni Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-80. Siapa-siapa yang bernazar kemudian tak buat, dia kena kafarah lah. Di mana kafarah puasa ni ialah di mana kafarah nazar termasuk sumpah juga, kerana nazar dan sumpah dalam bab yang sama. Sebab tu dalam fiqh dia ada kitabun nuzur wal aiman, kitab nazar dan sumpah. Kerana nazar dalam konteks sumpah. Nazar ni sumpah lah, mana kita janji dengan Tuhan, kira sumpah lah tu, ya. Puasa 3 hari sama ada secara berterusan ataupun apa dia panggil tu, putus-putus tu, tak kisahlah, tapi apa-apa puasa lah ya. Dia tertakluk kepada hal yang sama, ya. Baik, pertama ialah mempercepatkan berbuka. This is well known, semua orang tahu bab ni. Di mana bila kita berpuasa digalakkan kita berbuka dengan segera, ya. Apa maksud dengan segera? Maksudnya bila masuk waktu berbuka. Confirm lah, jangan tak confirm pula. Make sure betul-betul waktu buka lah kan. Ya. Tengok jam ke, tengok televisyen ke, ataupun apa-apa instrumen lah. Instrumen ni tak kisah, janji kita yakin betul-betul. Ya. Masuk waktu maghrib. Jangan syak tak boleh. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kalau syak kena kira hak yakin. Masuk waktu tak masuk waktu. Masuk waktu tak masuk waktu. Kira tak masuk lagi. Ya, dia kira hak yakin tu. Jangan syak. Ni makna kita yakin. Oh, masuk dah ni. Ya. Nampak? Kalau zon ustaz zon. Zon boleh pakai kalau kita tak ada apa-apa maklumat lah, macam kita kat dalam hutan. Dia panggil orang batu zon. Berak sangka waktu dah masuk. Dalam jam tak ada, matahari pun tak nampak, tak ada apa-apa. Itu boleh lah. Tapi dalam konteks biasa kita kena yakin lah masuk waktu. Ya, tak boleh main zon-zon gitu. Confirm masuk waktu. Kita buka, ya. Allahu Akbar. Bismillah. Kalau kata berok lalu, minum lalu. Jangan duduk tunggu-tunggu lagi, ya. Baca doa ustaz. Baca doa lepas buka, ya. Bismillah, minum. Kalau nak baca doa after that. Lo baca doa bukan lama mana pun. Ini sunnah, ini tidak wajib. Tuan-tuan nak baca doa 1 jam pun tak apa. Dia tidak haram. Ya, cuma digalakkan mempercepatkan berbuka, yang disebut sebagai ta'jilul fitr, sekira-kira masuk waktu. Masuk waktu tu terus minum. Cuma bismillah dululah, kerana sebelum makan atau minum memang disunahkan kita bismillah. Dan bismillah ni tak ambil masa lama pun. Bismillah aja, bismillah. 1 second pun tak sampai. Ya tak? Tapi kalau baca doa, dia macam lambat sikit lah. Sementara kalau tuan-tuan ada buat upacara tertentu, baca doa kan, boleh before masuk waktu. Bacalah doa banyak mana pun. Ya, setengah orang ni lagi panjang doa lagi dia suka. Especially tekong ni lah. Ya. Bahkan kalau kita lihat doa yang ataupun bacaan yang sahih daripada Nabi bersabit berbuka ini, maksud dia tu sendiri pun menunjukkan bahawa memang dibaca selepas berbuka. Kenalah dengan prinsip menyegerakan berbuka ni. Ya. Allahumma laka sumtu ataupun sumna wa bika aftartu ataupun wa bika aftarna. Hadis itu sebenarnya tidak sahih dalam beberapa lafaz lah. Dia tidak sahih. Dia adalah hadis yang dhaif. Sebagainya mursal dan sebagainya betul-betul yang lain lah, yang dalam konteks tidak sahih lah. Kalau tuan-tuan belajar zikir dalam bab puasa, maklum sekali hadis dengan lafaz sebegitu ia hadis yang tidak sahih. Sebagainya adalah mursal lah, ya. Hadis yang paling sahih dalam bab ni ada satu je, itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Ibnu Umar. Itu pun ulama masih mempertikaikan. Sebagian kata this is okay, sebagian kata this is not okay, ya, tapi boleh diamalkan. Tapi zahir hadis tu menunjukkan bahawa berbuka menunjukkan bahawa bacaan tu selepas daripada berbuka, ya, bukan sebelum. Kenalah dengan prinsip menyegerakan berbuka. Apa bacaannya? Ibtallatil uruq, zahabatiz zama' wabtallatil uruq wa sabatul ajru insyaallah.
Ya. Zahabatiz zama', telah pergilah dahaga. Okey, belum minum, tak minum lagi, telah pergi dahaga. Mana pergi dahaga? Zahabatiz zama', mana the thirst is gone. Mana dahaga tak ada dah. Mana minum lah, dah minum dahaga tak ada. Zahabatiz zama'. Wabtallatil uruq, telah basahlah urat tengkakku. Oh, kalau tak minum lagi basah ke mana? Ya. Wasabatal ajru insya-Allah. Maka dapatlah pahala insya-Allah, ya. Very simple one. Tidak panjang, hanya 3 patah perkataan saja. Kalau tuan-tuan boleh hafal tu, that is the best. Ya, tapi kalau tuan-tuan nak amal sebelum ni pun tak apa. Zikir dan doa ni dia tak perlu terikat kepada yang sahih. Tapi sebaik-baiknya yang sahih lah. Kalau tak sepakat sahih pun, kita kata dalam bab doa ni, ni antara yang kalau kita susun hierarki dia, hak saya ajar tadi number 1, hak lain tu bawah dia lah, ya. Ataupun tuan-tuan nak baca apa-apa doa tuan-tuan sendiri, boleh saja dan tertakluk kepada sunnah juga. Dapat pahala, tapi tak samalah dengan kita baca lafaz Rasulullah. Pasal ni doa, ya. Dan kepada prinsip bila kita makan, kita puji Allah, ya. Innal abda idza akala aklatan summa hamidallah ghafara lahu ma taqaddama min zambihi. Ya, hadis Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, siapa-siapa yang makan kemudian dipuji Allah, diampunkan dosanya yang telah lalu. Walaupun majoriti ulama kata dosa kecil, tapi asal kita makan, kita puji Allah, diampunkan dosa. Jadi tertakluk kepada hak itulah. Jadi apabila kita makan, kita puji Allah, boleh saja, ya. Baik. Jadi kena tu. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih dan Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis ni ada saja dalam mana-mana buku fiqh. Of course lah dalam buku-buku fiqh yang muktabar lah, terutamanya tentang galakan menyegerakan berbuka, di mana Nabi kata la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Dalam sentiasa manusia itu berada dalam kebaikan selagi mana dia mempercepatkan sahurnya, ya. Pasal kita dah berlapar sepanjang hari, kena makanlah, ya. Nabi kata dia akan sentiasa, ataupun mereka akan sentiasa berada dalam kebaikan. Mungkin kebaikan dari sudut fizikal kita, jasmaniah kita, dan kebaikan dari sudut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan, ya, dan semua manusia nak kebaikan, ya. Baik. Dan dalam hal ini juga digalakkan kita supaya melambatkan sahur. Kita mempercepatkan berbuka, kemudian kita melambatkan bersahur. Apa maksud sahur? Sahur ni ialah orang Melayu sebut sahur, orang Arab sebut suhur, ya. Sahur, waktu sahur. Sahur, waktu sahur. Suhur, makan sahur. Ya, tak sama tu, ya. Tapi tak apalah kan. Melambatkan, kalau kita Arab lah, melambatkan suhur, melambatkan makan sahur, ya. Kalau sahur tu waktu sahur. As-sahur ialah waktu sahur, waktu sahur, ya. Tak apa. Okey, apa maksud melambatkan sahur? Apa maksud sahur? Sahur ni ialah bila kita makan untuk kita berpuasa, ya. Dan memang Nabi suruh kita makan bila kita nak berpuasa, bukan puasa Ramadan saja, puasa-puasa lain pun. Ista'inu bi ta'amil laili ala siyamin nahar. Hadis At-Tabrani daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata silap saya. Nabi kata, saya nak terjemah ista'inu. Ista'inu asal maksud dia minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, engkaulah yang kami minta pertolongan. Itu makna isti'anah. Maksudnya, kalau nak terjemah secara literal, mintalah bantuan daripada makan. Mana mu kena makan lah, mu dapatkan bantuan daripada benda tu, ya. Ista'inu ala ta'amil lail bisiyamin nahar, ya. Kamu nak puasa pada siang hari, maka minta tolonglah daripada makan pada malam hari. Bukan minta tolong pun minta tolong Tuhan. Mana kita, macam mana nak cakap, kita makanlah cerita dia. Ta'amil lail maksudnya makan pada waktu malam. Tuan-tuan makan kerana untuk puasa pada esok hari, dia sudah tertakluk kepada sahur, ya. Of course lah kalau tuan-tuan makan lepas isyak,
Oh, lepas Isya tak maya tarawih, nak tidur lalu. Tak apa, maya tarawih bukan wajib. Tidur lah. Tapi sebelum tidur aku tak bangun dah rasanya. Dah penat kerja siang kan. Siang dah lah tak makan. Ya tak? Kerja nukang pula tu. Tak cakap nak maya, tak larat. Tidur lalu. Dah aku tidur ni tak bangun dah ni subuh. Makan lalu. Tak jadi sahur tu, sebab sahur mesti waktu sahur. Siapa cakap sahur waktu sahur? Asal kita makan untuk berpuasa esok hari, maka dia dalam konteks makan kerana berpuasa berpahala. Mungkin ia tidak dinamakan sebagai makan sahur, tapi makan untuk berpuasa. Kerana sahur-sahur ni merujuk pada waktu sahur. Tapi boleh saja kita panggil makan sahur, boleh saja. Tak tertentu kepada waktu sahur. Kerana makan pada waktu sahur hanya digalakkan sahaja. You can eat before that. Kalau nak kira tu makan pukul 12, pukul 1, pukul 2 tu bukan makan sahur. Sahur-sahur ni 1/3 malam yang akhir. Itulah sahur. Ya, pukul 3 malam tu baru dia kira sahur. Before that dia tak kira sahur. Of course lah kalau awal malam after isyak sahur apa? Dari sudut waktu sahur, adapun dia suruh makan kerana berpuasa. Kerana yang Nabi suruh ialah makan kerana berpuasa. Tapi sebaik-baiknya ialah makan pada waktu yang lewat, pada waktu sahur. Dan Nabi memerintahkannya tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dan boleh juga dibaca fa inna fis sahuri barakah. Boleh baca dua-dua. Nabi kata bersahurlah kamu, makanlah pada waktu sahur. Kerana makan pada waktu sahur itu adalah satu keberkatan. Ataupun kalau kita baca as-suhur lah, kalau kita baca as-sahur, kerana waktu sahur itu adalah berkat. Ya. Makan sahur pun berkat, waktu sahur tu pun berkat. Ya. Of course lah kita makan tu kerana berpuasa, waktu sahur pula, dah habis itu. Ya. Apa? Itu terbaik. Kerana hadis yang saya baca tadi, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Nabi kata la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhar as-sahur. Ma ajjalul fitra wa akhar as-sahur. Ada tambahan dalam riwayat yang lain. Manusia berada dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Semakin lambat semakin bagus, semakin lambat semakin bagus. Bahkan sahabat Nabi SAW dan Sahih Bukhari, Zaid bin Sabit, dia selalu sembahyang subuh bersama Rasulullah seumpama sahabat-sahabat yang lain. Cuma dia meriwayatkan di mana dia makan sahur lewat. Bukan dia, Rasulullah lah. Rasulullah makan sahur lewat. Ya. Dan dia juga pasal dia kata tasahharna maksudnya kami makan sahur. Dia dengan Nabi lah. Dekat-dekat nak subuh dah. Jadi sahabat bertanya, berapakah jarak antara makan sahur dengan azan subuh? Maka beliau berkata miqdar 50 ayat, sekurang-kurang 50 ayat. Itu the best. Mana 50 ayat sebelum nak masuk waktu subuh, maka tuan-tuan makan pada waktu itu. Habis makan tu 50 ayat. Ya. Makna jangan rapat sangat, takut lajak. Jadi ada dalam kalender-kalender kita yang tulis waktu imsak tu kan. Kira waktu kita kalau boleh jangan makan. Itu dalam konteks sunnah sebenarnya. Cuma yang tidak disenangi istilah itu, istilah imsak. Imsak ni maksud berpuasa, menahan diri daripada makan dan minum kerana berpuasa, itu maksud imsak. Dia kena cari istilah lain, buat lain, jangan buat imsak. Pasal imsak tu kira puasa dah. Maka kita tak puasa lagi, kita baru makan, kita baru stop makan. Ya, untuk ready nak subuh. Ya. Baik. Jadi lambatkan sahur lah ya. Dan tuan-tuan, apa lagi yang berkait dengan sahur? Tak ada kot. Kalau ada persoalan tuan-tuan depan. Okey, memperbanyakkan amal kebaikan ni tuan-tuan tahulah ya. Digalakkan kita membaca Al-Quran ya. Kita pakai juga dari satu sejak. Walaupun 50 ayat. Okey. Kalau kurang daripada 50 ayat, ketika 3 minit sebelum. Harus, tak ada masalah. Dia selagi mana tak masuk waktu subuh lah. Kerana yang dikatakan berpuasa itu ataupun waktu berpuasa itu daripada waktu subuh. Azan je subuh, tak boleh makan dah. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul
abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Allah Ta'ala tak bagi makan waktu masuk subuh. Ya. Mana azan subuh tu, itu yang Allah Ta'ala tak bagi. Dan definisi puasa pun ialah menahan diri daripada makan dan minum, al-imsak anil muftirat kal akli wasyurbi wal jima' baina tulu'i syamsi ila gurubiha ataupun gurubi syams. Menahan diri daripada makan dan minum dan hal lain yang menyebabkan terbuka puasa kita daripada naik matahari daripada tulu'il fajri, masuk waktu subuh sampai gurubi syams, tenggelam matahari. Puasa dia dalam tempoh tu lah. Sebelum tu tuan-tuan boleh makan, selepas tu tuan-tuan boleh makan. Cuma yang digalakkan 10 to 15 minutes before kita nak subuh, kita stop makan. Itu digalakkan. Itu dalam konteks sunnah lah. Tapi kalau lewat lagi, harus. Cuma sebagai ulama memakruhkan, kerana terlampau rapat dengan azan subuh, takut-takut terlajak. Itu yang jadi makan tak habis. Allah Akbar. Sudah. Nak berhabis ke tak berhabis? Nak berhabis ke tak berhabis? Oh, berhabis lah. Ada ulama kata berhabis. Ya. Dia ada hadis tuan-tuan Sunan Abi Daud, di mana Nabi kata bila kamu tengah makan, tiba-tiba azan subuh, ya, maka habiskanlah makan. Falyaqdi hajatahu, habiskanlah hajatmu. Ya. Sebab tu sebagai ulama kata kalau kita tengah makan, kalau azan subuh kita masih boleh makan. Tapi bukan satu pinggan. Mana hak ada pada tangan kita. Ya, dan kalau kita nak minum masih boleh minum, sekadar membasahkan tekak kita. Yalah dah makan tak minum anaknya. Nak sampai maghrib tu. Tapi ia pendapat yang marjuh sebenarnya. Ia pendapat yang tidak dipilih oleh ramai ulama. Majoriti melarangnya. Sebab tu kena jaga betul. Kalau boleh subuh azan, jangan kita makan lagi. Ya. Tapi kalau bolehlah ambil rukhsah berkenaan, insya-Allah taala. Tapi jangan dirutinkan. Masalah keuzuran ni ya tidak dirutinkan. Kalau dirutinkan tak boleh lah kan. Ya. Adalah rukhsah-rukhsah tertentu. Nak kata tak boleh langsung, ini majoriti. Hak kata boleh tu minoriti. Hari ni tuan-tuan banyak amal yang minoriti pun. Ya. Kita kata dalam setengah-setengah keadaan tertentu, once a while, boleh kita ambil pendapat itu. Ad-da'if ya'khudh bil ad'af, al-qawi ya'khudh bil qawi. Kadang-kadang orang yang perlu kepada pendapat itu boleh saja mengamalkan, tapi jangan dirutinkan. Kita pun jangan berlaku. Saya pun tak pernah berlaku dalam hidup saya. Manusia ni dia punya level keimanannya, amalannya tak sama. Jangan kita letak kau orang dalam satu bakul. Ya tak? Tapi sebaik-baiknya bila azan stop. Tapi dah makan nasi pedah. Nak puasa apa betul? Lalah berhenti puasa. Mana lebih bagus? Tuan-tuan ambil pendapat yang lemah ini untuk menyelamatkan puasa tuan-tuan daripada tuan-tuan tak puasa kena ganti lagi hari lain. Ya. Sebab tu Qardawi dalam buku Fiqh Ibadah beliau, khilaf-khilaf antara majority, minority, jangan kata yang minority itu tetap valid, dia tetap valid dan boleh digunakan pakai oleh individu berbanding individu yang lain. Tak ada lah kata kalau ijma', consensus, unanimous agreement, memang no chance lah. Ya. Sama juga kita kata macam yang berlaku kes tahun lepas kan. Masjid tu pergi azan awal, habis satu kampung tu. Tak adalah satu kampung, tapi saya ingat ramai lah yang berbuka dengan azan beliau. 5 minit gitulah sebelum masuk waktu dia dah azan kan. Tahun lepas viral kat mana? Pahang Selangor ke? Rasa bukan Selangor anak rasa. Bukan Selangor. Rasa anak lah. Tak ingat kan. Last year. Lepas tu imam dia atau pengusi dia bagi announcement pula. Dia kata minta qada lah. Dia jadi macam mufti pula. Ya. Katanya begitulah yang kita tengok kan atau kita baca ya. Okey, kita memang digalakkan berbuka awal. Masuk waktu buka tu. Dan Nabi memang melarang melengah-lengahkan. Bahkan sebagai ulama kata ia bukan sekadar makruh, tapi syadidul karahah, teramat-amat makruh jika kita melengah-lengahkan tanpa ada apa-apa tujuan. Bahkan Nabi dan satu pemusafiran, seumpama dia akanlah seorang Muslim daripada Abdullah ibn Abi Aufa. Zaman Nabi mana ada jam. Nak tahu masuk waktu ni betul-betul matahari je. Barat dah, matahari dah tenggelam.
timur sudah gelap. Maka Nabi kata, ya fulan, inzil ijdah lana. Wahai fulan, turun mari. Dia duduk atas kenderaan dia. Hidangkan kami makanan. Ya Rasulullah, laulam taghrubu syams. Wahai Rasulullah, matahari itu macam ada lagi lah. Nabi tengok tak ada. Nabi kata, inzil ijdah lana, turun, hidang makanan. Ya Rasulullah, inna alaika naharan. Mungkin dia tengok terang lagi kan. Terang lagi ni, betul ke masuk waktu maghrib? Nabi kata, idza gharabatis syams wa aqbala al-layl min hahuna faqad aftara as-sha'im. Matahari kita tengok tak ada dah. Timur sudah gelap, maka berbukalah. Itu maksudnya orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Ya. Jadi memang kita kena confirm, tapi jangan sampai syak begitu. Ya tak? Mana kena tengoklah. Memang kena cepatlah. Dan tak salah jemaah bila azan masjid dia turun makan. Salah apa? Dah masjid azan. Kalau anak nak makan, tapi anak tak bergantung pada masjid surau. Anak ni dulu-dulu memang anak suka buka kat surau masa anak pengusi surau dulu dan timbalan nazim masjid. Memang anak suka buka kat surau, buka kat masjid. Dah lepas 5 tahun ni dah tak jadi administration kan. Banyak mengasingkan diri. Anak banyak buka kat rumah lah. Dan bila buka kat rumah, terutama takut KK begini, memang anak akan buka televisyen. Suruh anak buka televisyen. Televisyen ni macam kita yakin sikit dia akan memang masuk waktu betul. Dan kita pun memang tahu waktu dan kita tengok jam kita. Mana 2-3 instrumen kita guna. Jangan pakai satu aja. Tapi tak salah kalau dia semata-mata bergantung kepada azan masjid. Tapi yalah kan, takut-takut kadang-kadang masjid pun ada terlewat sikit. Terlewat tak apa, takut tercepat tu macam kes ni. Apa nak buat tercepat ni? Saya tak tahulah negeri tu keluarkan fatwa atau tidak. Tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Saya tak apa follow sangat. Tapi ada kes tu last year kan. Apa nak buat kalau kita terbuka lebih awal? Apa nak buat? Dia sama macam kes tadi pun. Ya. Di mana sebagian ulama memang kata kena puasa balik. Puasa tu tak jadi. Ya. Dan sebagian yang lain kata puasa tu sah. Kita buka tak masuk waktu lagi. Ya tak? Tak masuk waktu lagi lah. Stop lah makan. Ya. Tapi kalau kita buka makan. Lepas makan dah mengorik dah lah. Baru tahu kita buka awal tadi tu. Tak boleh buat apa. Apa nak buat? Macam saya kata tadi, sebagian kata memang kena qada balik lah. Ya, berbuka sebelum waktunya. Kena qada balik. Sebagian. Dan sebagian yang lain tak payah qada. Saya lihat macam sama-sama banyak dah. Sebagai ulama kata begini, sebagai ulama kata begini. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil standard mazhab Syafi'i, pasal tuan-tuan mazhab Syafi'i kan, kena qada balik. Tapi sebagian tokoh-tokoh kontemporer seperti Qardawi dan sebagian yang lain-lain saya lihat dalam fatwa semasa yang ada kan, macam kat internet Soleh Munajid ya. Fatwa Qata saya tak ingat yang mana. Ya. Situ dia ada khilaf, tapi sebagian pilih tak perlu qada. Ya. Macam Qardawi dalam fiqh puasa dia kata tak perlu qada. Boleh aja nak qada, boleh nak ambil fatwa. Tapi nak ambil tak qada pun boleh saja. Dua-dua ni macam strong. Pasal ada 2 kes yang berlaku pada zaman Nabi, sahabat berbuka before the time. Satu kes ialah Umar Al-Khattab sendiri buka awal. Cuma ada 2 riwayat. Satu dia qada, satu dia tak qada. Ada 2 riwayat. Periwayat tu ataupun hadis tu ialah hadis ni bukan Umar yang cakap. Bukan begitu ya. Hadis ni ada satu bila Umar tu berbuka, saya tak ingat teks dia, tapi cerita dia bukan begitu. Umar buka lebih awal. Bila sahabat tanya kita kena qada ke ni? Umar kata ma tajnafna li ismin. Kita tak buat dosa. Maksudnya dia tak qada. Tapi ada riwayat yang lain, kisah yang sama juga bila ditanya qada ke tidak. Periwayat tu kata nama Hisham tak silap. Dia kata berpuasa, qada balik. Dia ada 2 riwayat situlah. Ya. Satu lagi riwayat anak dia Asma. Sama juga. Kes buka belum pada puasa. Ya. Dia kata aftarna
fi yaumi ghaimin ala ahdi Rasulillah summa tala'atis syams. Kami berbuka sebelum waktunya pada zaman Rasulullah. Kemudian lepas buka tengok, tak gelar lagi, tak ngorik lagi, silap tengok. Ya. Dan mereka tidak qada pada waktu itu. Ya. Jadi yang kata tak perlu qada pun ada alasan tertentu, macam sama kuatlah dalam bab ni. Tapi Qardawi dia pilih tak perlu qada lah ya. Dan dikiaskan ke atas tersalah. Apa beza? Dan dikiaskan ke atas terlupa. Kalau kita tak belah kanan belah kiri macam sama-sama kuat lah. Tapi kalau kita tengok sebagai ulama macam Qardawi, dia pilih tak payah qada. Pasal dia kata kalau terlupa tak payah qada, maka tersalah lebih-lebih lagi. Kita terlupa, bangun pukul belah, lepas subuh tidur. Bangun pukul belah, ingat ke tak puasa? Dah kita biasa minum bangun tidur kan. Lepas tu minum. Alamak, puasa. Batal tak puasa? Sepakat ulama tak batal? Sepakat ulama tak batal. Kerana Nabi kata dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, idza shoma ahadukum fa akala fa nasiya falyutim saumah fa innahu sadaqatullahi alaihi. Maka Nabi kata bila seorang itu berpuasa, kemudian dia makan, dia minum kerana dia lupa, maka Nabi kata teruskan berpuasa, mana tak batal. Itu adalah sedekah Allah kepadanya. Jadi dia kata kalau terlupa tidak batal, tersalah dalam konteks yang sama. Malah sepatutnya tersalah lebih-lebih diberi keuzuran. Kerana ada hadis yang lain Nabi kata innallaha hadis tu, hadis Ibn Abbas, Sunan Ibn Majah, innallaha afa min ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala memberi kemaafan kepada umatku dalam 3 benda. Al-khata', an-nisyan wa mastukrihu alaih. Apa nak khata'? Tersalah. Ini tersalah. Apa nisyan? Terlupa. Tu hadis tadi terlupa. Dan yang ketiga ialah dipaksa. 3-3 ni dalam setengah keadaan dia tidak mempengaruhi hukum syarak. Maksudnya ada tidak berdosa insya-Allah. 3 terlupa, tersalah, dipaksa. Dia dalam konteks yang sama. Jadi dia kiaslah di atas hadis itu. Jadi dia kata lebih kuat tak payah qada. Kata Qardawi lah. Tapi kalau kita nak qada okey je. Qardawi ni dalam bab khilaf-khilaf macam ni dia banyak ambil yang lebih ringan. Dan saya lihat ulama kontemporer memang banyak macam tu. Tapi itu pulanglah nak qada. Tapi kalau saya tak qada punya. Tapi jangan selalu pula. Hari-hari buka awal. Ni cari pasar ni. Mungkin seumur hidup sekali je lah kot. Ya tak? Boleh macam? Okey. Kemudian mengatakan aku puasa jika diajak bergaduh. Ini biasalah tuan ya. Bila kita berpuasa, kita jangan buat benda-benda yang dilarang lah. Termasuk juga kita berbalah dengan orang. Fala yaskhabu kata Nabi. Maka dia jangan bergaduh. Fala yahjuru, jangan dia menaikkan suara. Fala yajhar, jangan naikkan suara. Jahar ni mana naikkan suara. Fa idza qatalahu ahadun falyakul inni sha'im marratan aw salasan. Kalau orang tu ajak bergaduh, cakap kepada dia, aku sedang berpuasa 2 atau 3 kali. Maksudnya jangan duk cari balas dengan orang lah masa puasa. Makruh kerana ia membatalkan pahala puasa. Dia tak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Dan samalah kalau kita buat benda-benda yang lain. Ini tuan-tuan tahu lah kau. Berdoa ketika berbuka saya dah sentuh tadi. Kemudian berbuka dengan tamar. Alamak, insya-Allah. Okey, berbuka dengan tamar ya. Sebenarnya berbuka ni boleh saja tuan-tuan berbuka dengan apa saja. Tapi sebaik-baiknya pertama dengan tamar lah. Ataupun tamar ni sebenarnya dalam istilah Arab dia merujuk kepada tamar yang kering. Kalau tamar yang basah dipanggil rutab. Tak kisahlah jadi tamar kering ke, tamar basah ke, tamar mahal ke, tamar murah ke, tamar Malaysia ke, tamar Arab ke. Janji tamar. Kerana Anas bin Malik sebut dalam Sahih Bukhari, kerana Nabi yuftiru ala rutab. Nabi berbuka dengan rutab. Rutab ni adalah tamar yang basah. Dan para ulama kata apa-apa jenis tamar, walaupun tamar yang kering dan seumpamanya tertanduk kepada tamar. Jadi boleh saja makan kurma-kurma lah ya.
Dan kalau tidak ada tamar, maka digalakkan berbuka dengan air. Ya. Fa illam yakun tamarun hasawati mimma. Nabi akan menghirup beberapa hirupan air. Ya. Dan kalau kita belajar secara saintifik lah ya, perubatan dan seumpamanya, memang perut kita ni seketika kita berpuasa, dia mengeluarkan tak apa benda, enzim, acid apa benda kan. Di mana tak bagus kalau terus masuk makanan yang tak apa-apa. Dia masuk sama ada makanan macam tamar yang ada zat yang tinggi, dan air juga, air bagus. Sebab dia keluar, masuk makanan tu dia nak cakap pun payah, kita bukan doktor kan. Kalau masuk air ke masuk tamar ke dia ni. Memang betul lah. Jadi dia anda berpahala. Tuan-tuan, semata-mata makan tamar tidak berpahala. Kerana makanan, minuman, pakaian, tunggangan itu semua dalam konteks jibiliyah. Jibiliyah ni makna adat yang berlaku pada zaman Rasulullah. Ya. Tapi tak dinafikan, sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa kalau kita buat kerana Nabi buat, mudah-mudahan berpahala. Pakai jubah ni kerana Nabi pakai, mudah-mudahan berpahala. Tapi kalau dia pakai kerana Nabi pakai, that means dia cintakan baju ini, dia akan pakai all the time. Ana pun mungkin tak dapat pahala pakai baju. Pasal ana pakai jubah. Kerana ana pakai jubah masa mengajar aja. Tuan-tuan jumpa ana kat luar, ana tak pakai jubah. Ya. Memang ana pakai bukan kerana Rasulullah pakai. Jadi mungkin ana tak berpahala. Dari sudut pakai jubah lah, tutup aurat dapat pahala. Faham tak? Ya. Dan sama juga dengan makanan dan minuman Rasulullah. Tuan-tuan makan tamar, aku makan ni kerana Nabi makan. Bolehlah niat begitu dan mudah-mudahan berpahala. Yang betul-betul ta'abudi ataupun ada nilai ibadah dalam syarak dari sudut makan tamar, hanya ada beberapa keadaan saja. Pertama ialah ketika berpuasa. Tuan-tuan buka dengan tamar, tak niat aku makan ni kerana Nabi makan. Tak apa, dapat pahala. Ya, kerana sahabat meriwayatkan Nabi makan tamar. Nabi ni memang makan tamar all the times. Tapi ada certain waktu bila sahabat riwayatkan dia ada hubung kait dengan ibadah. Maka ulama memasukkannya dalam konteks ibadah. Dalam buku ni dia kata sunat tamar. Ya. Bila lagi sunat makan tamar? Satu hari 10 biji pagi, 10 biji petang. Itu juga ada dalam Sahih Bukhari, tak silap saya, ia akan membebaskan kita daripada sihir. Ya. Betul, ada satu lagi. Bila makan tamar sunat, ada 3. Anak pun tak ingat. Ya. Okey. Jadi buka dengan tamar atau air ya. Ya, itu sunat saja, tak wajib ya. Okey, makruh puasa. Nanti kalau soalan after this Okey, melambatkan berbuka makruh. Jangan buka lambat-lambat. Of course lah kalau tanpa apa-apa ada tujuan lah. Kalau ada tujuan tertentu, tengoklah macam mana. Tapi kalau melambatkan memang tidak digalakkan lah oleh para ulama. Sama juga dengan bersahur, semakin lewat semakin bagus, semakin awal semakin tidak bagus. Tapi actually kita makan tu kerana puasa dapat pahala dan dalam konteks bersahur. Cuma jangan tidak bersahur langsung. Ia jadi makruh. Kerana Nabi kata aklatus sahur aklatu barakatin. La yada'u ha ahadukum walau bi haswatin mimma, ataupun setengah riwayat walau hatta yajra' jur'atan mimma. Itu hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim daripada siapa ya? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi kata makan sahur adalah makan yang berkat. Jangan kamu meninggalkannya walaupun sekadar meminum beberapa teguk air. Minum jugalah. Lagi satu, kita kalau dekat nak puasa, ya, kadang-kadang kita makan awal. Saya sendiri pun banyak makan awal. After that kita tidur dah seumpamanya. Bila kita bangun lebih awal daripada subuh, kita kena minum juga. Nak ngelok dagu, betul tak? Kita akan minumlah 2-3 gelas air dekat-dekat nak subuh. Minum juga. Pasal ya. Tak salah ya. Jadi kita bersahur ya. Dan jangan tidak bersahur langsung. Terlebih-lebih makruh tuan-tuan kalau dua-dua tidak buat. Buka puasa pun tidak, tak touch any makanan, sahur pun tidak. Itu disebut wisol. Sambung 2 hari atau 3 hari puasa. Sambung wisol ni maksudnya sambung satu puasa pada satu puasa tanpa apa-apa makan. Tidak berbuka dan tidak bersahur. Sebagai ulama memakruhkan, segala lain mengharamkan kerana Nabi memang larang.
Macam Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dia sebut dalam Sahih Bukhari, nahan Nabi anil wisal. Nabi ni dia larang wisal. Wisal ni sambung pada satu puasa tak ada makan. Dan sahabat memang melakukannya. Sahabat memang ada buat begitu. Oh, daripada mereka kan nak ibadah kan. Dan sebab mereka lihat Nabi buat, mereka buat. Sebab itu kalau kita belajar khasaisur Rasul, specific privilege of the Prophet, adalah tapi tak banyak. Yang Nabi boleh buat, orang lain tak boleh buat. Apa dia? Kahwin more than 4. Nabi buat, kita tak buat. Itu dia panggil privilege. Mana khasaisur Rasul, Nabi ya boleh buat. Pengkhususan Rasulullah. Lagi Nabi wajib qiyamul lail, kita tak wajib. Ada khilaf lah, tapi sebagai memasukkan dalam khasais. Lagi Nabi wajib korban, kita tak wajib. Ada khilaf lagi lah. Tapi yang anda sebut ni standard mazhab Syafi'i. Nabi wajib qiyamul lail, Nabi wajib korban ya. Okey. Lagi 4. Empat lah. Anda tak ingat. Tapi tak apa. Satu juga ialah wisal. Nabi wisal, kita tak boleh wisal. Sebab tu bila Nabi larang sahabat kata kat Nabi, wa anta tuwasil wa Rasulullah. Awak boleh sambung puasa tak makan. Lastu kahayatikum. Inni at'amani rabbi wa saqani. Nabi kata dalam bab ni aku tak sama macam kamu. Aku diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum juga. Ulama tafsir hadis ni dia kata Nabi diberi kekuatan oleh Allah untuk sambung daripada satu puasa kepada satu puasa dan tak diberi pada orang lain. Kita tak boleh. Nabi boleh. Itu panggil wisal lah. Isu dia bukan dia tak nak makan saja-saja. Dia tak nak makan, dia anggap benda tu ibadah. Sebab dia tengok Nabi buat. Dan Nabi melarangnya. Okey, bercakap perkara sia-sia ni semua orang tahu. Siapa-siapa yang bercakap sia-sia, habislah pahala puasanya. Dan Nabi kata la hajata lillahi ila siyamihi. Allah Taala tidak berhajat kepada puasanya. Itu hadis Ibnu Majah tu. Nabi kata malam yanak qaula zur wal amal bihi. Siapa-siapa yang tak meninggalkan kata-kata dusta ataupun sumpah dusta dan terus melakukannya, falaysa lillahi hajatun ila ta'amihi wa ila tarkihi ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Taala tidak berhajat kepada puasanya, tidak makan dan tidak minum. Mana mu puasa pun tak guna, baik mungkin makan kita dah gitulah ya. Kalau kita lihat zahir hadis tu ya. Okey, bersiwak selepas gelincir matahari. Bersiwak selepas gelincir matahari ni sebagian ulama memakruhkan, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi ulama-ulama Syafi'i sendiri pun menentangnya, termasuk Imam Nawawi rahimahullah. Kerana dia kata larangan itu tidak kuatlah. Dan dia pilih siwak ketika berpuasa sunnah all the day. Dan saya pun mengamalkannya. Saya lepas zuhur, lepas asar memang saya siwak dan saya gosok gigi lah. Ya. Baik, habis makruh. Next nanti membatalkan puasa. Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Dah isyak dah tu? Bismillah. Dan 10 minit. Kenapa? Pakai Colgate? Okey je, jangan telan Colgate tu sudahlah. Dia siwak pakai ubat gigi, kuku kita rasa dalam mulut kan. Itu tak apa. Dia jangan sampai kita telan air tu atau ubat gigi tu. Tapi boleh. Ya. Kerana gosok gigi dia tertakluk kepada siwak. Siwak zaman dulu pakai ranting kayu, siwak zaman sekarang pakai buru gigi, pakai ubat gigi. Kerana siwak-siwak ni dia bukan ibadah dengan kayu tu. Kayu siwak dia tak ada apa-apa kelebihan ya. Tak ada apa-apa nas yang menyebutkan kelebihan kayu siwak. Kalau ada pun confirm taif. Kerana syarak ni tuan-tuan, yang jaga syarak ni Tuhan, bukan kita. Benda-benda yang tak ada kepentingan syarak seumpama ini takkan ada fadilatnya. Kayu siwak mana ada fadilat? Walaupun Nabi menggunakannya, kerana dia hanya instrumen. Dia boleh berkembang dan berubah daripada satu zaman pada satu zaman. Unta ada fadilat, naik unta ada fadilat. Tak ada, pasal zaman Nabi naik unta, after zaman Nabi orang naik lain pula. Ya tak? Sama juga dengan pakaian. Pakaian ni dia tradisi, ada fadilat. Serban ada fadilat. Kopiah ada fadilat, tak ada. Ya tak? Sebab itu masa Abdullah bin Ubay dia mati tu kan, anak dia suruh pakaikan baju Rasulullah kepadanya. Nabi turun, Nabi pakaikan. Ya. Umar marah lah kan, apa pakai kat dia. Nabi kata baju aku ni tak ada apa-apa. Ya.
busuk kita kumur dengan misteri. Termasuk dalam konteks siwak juga. Mana diharuskan, boleh. Apa-apa siwak ni tuan-tuan, kita dah belajar dululah kalau tuan-tuan ingat, saya ingat 3 or 4 years ago. Siwak ni ialah membersihkan mulut dengan apa-apa instrumen. Itulah siwak. Siwak bukan kayu siwak. Siwak ni ialah membersihkan mulut. Tanziful asnan wal lisan minat taghyirat wan natni. Itu definisi dia. Membersihkan mulut dan lidah, termasuk gigi juga, wal asnan, gigi juga, daripada perubahannya bau lah. Dari perubahannya mana mulut kita berubah lah. Wan natni, dan baunya, bau busuk tu dia panggil natan. Bukan natan. Jadi dia tertakluk lah siwak. Tapi saya tak nafilah, majoriti ulama kata kalau guna kayu tu lebih baik. Tapi tidak ada unsur ibadah pada kayu, ya. Masuk rongga, komo boleh. Rongga mana? Kalau kita komo sampai ke tekak, tak boleh lah. Takat komo kan, kita komo, tak apa, boleh. Tapi jangan air tu sampai masuk dalam tekak kita. Kita tahulah our own self. Orang lain tak boleh tengok. Tapi sekadar berkomo tak apa. Bahkan Sahih Bukhari, bila dia fardukan puasa, dia dia confused. Komo ni boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Dia pun tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak komo? Sorry, silap tu, bukan hadis itu. Ada Sahih Bukhari, Umar Al-Khattab ni dia confused. Boleh cium isteri ke tak boleh cium? Dia pun tanya Nabi. Apa jawab Nabi? Mukomo ke tak? Ara'aita law tamat mata, apa pendapatmu kalau kamu berkomo? Dia kata la ba'sa, tak apa. Maka Nabi kata begitu juga dengan cium. Masa komo okey ya? Boleh lah komo. Ya. Tak ada masalah. Ada soalan lagi? Tak ada. Ya. Masa kita ambil wuduk masa puasa. Okey. Kadang-kadang kita air kan, kita tertelan tak apa, dia jangan telan. Kalau ter tak apa. Tapi ter ni dia berlaku once a while. Kalau asal wujud je ter. Nanya tu. Anak risau juga kan. Dia macam kita wuduk. Ni dulu pun kita dah belajar nampak wuduk kan. Wuduk ni tuan-tuan, ada 2 tempat kita digalakkan berlebih-lebihan. Pertama, ketika masuk air ke dalam mulut, komo lah. Yang kedua ialah masuk air ke dalam hidung. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Hadis Laqit bin Saburah tu dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Nabi kata bila kamu masuk air ke dalam mulut, yang ni berkomo, dan masuk air ke dalam hidung, maka berlebih-lebihanlah. Masuk dalam mulut tu jangan komo mulut aja. Bagus tu. Tapi jagalah juga, jangan sampai satu surau dengar. Sama masuk dalam ke hidung, masuk sedut. Bagus untuk sinus. Tapi puasa tak boleh buat. Puasa jadi makruh. Kerana ditakuti air masuk ke dalam rongga tekak kita lah. Ya. Sebab rongga-rongga ni tuan-tuan, dia agak sensitif. Dan sebagai ulama memang bukan hanya memasukkan air, tapi apa-apa masuk dalam rongga semua kata batal. Ya. Eye drop tak apa. Eye drop ni pun banyak ulama memfatwakan, termasuk dalam konteks semasa lah. Klasik pun sama. Ubat-ubat mata apa itu ini. Dulu-dulu pun kalau dititiskan, dia akan memberi kesan kepada tekak kita. Kadang tekak kita rasa pahit. Maka boleh. Kerana kata mereka, itu bukan makan dan minum. Dia hanya kesan daripada benda tu saja. Dia bukan, bila kita titik kat mata, bukan air titik kita tekak. Titik kat mata. Yang keluarkan air tekak tu tekak. Bukan air daripada mata kita turun situ. Kalau air mahok tu berok di situ, batal. Dia kesan atau implikasi dia bukan kita makan minum. Itu dia keluar situ. Kat situ keluar. Ya. Nampak? Ada soalan lagi? Tak ada kot? Ada lagi? Nak tanya apa lagi? Tak ada dah? Kalau tak ada, kita berhenti setakat tu. Next nanti kita masuk tentang perkara yang membatalkan puasa.
Dan last year sebenarnya kita dah kongsi, tapi kita kongsi lebih kepada perkara yang baru lah ya. Ini pun kita masuk juga sikit sebanyak lah. Dan lah satu kuliah lagi untuk perkara membatalkan puasa. Kalau tentu ada persoalan nak tanya apa-apa, mudah-mudahan kita boleh bincang lah. Aku Lukul Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.